Okay, exercise 2, question number 1. A large motor in a factory causes the floor to vibrate at frequency of 10 Hz. So ini frekuensi. Amplitude of the floor's motion near the motor is about 3 mm. Ni amplitude. Okay. Estimate the maximum acceleration of the floor near the motor. Dia nak cari A maximum. Okay, nak cari A maximum. Okay, katakan yang ni adalah floor. Ni floor. Okay. So, ada motor vibrate. Dan dia menyebabkan floor ni pun vibrate lah dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi motor tersebut. Okay. So, dia vibrate dengan amplitude 3 mm. Okay. So, dia akan vibrate di antara equilibrium position dan amplitude positif dan amplitude negatif. Okay. Dia akan vibrate lah. Alright. Soalan dia nak maximum acceleration. Ada amplitude dengan frekuensi. Jadi kita boleh terus guna formula A maximum. Formula untuk A maximum adalah negatif, tak ada negatif, omega squared A. Okay, A maximum equals to omega squared A. Yang mana omega ni adalah 2 pi F. Okay, omega equals 2 pi F. So square semua sekali ya. A ni adalah amplitude. Okay, so just substitute lah. Substitute frequency is given 10 Hz. And then amplitude dia adalah 3 mm. So unit acceleration ni dia akan ikut unit displacement. Okay, so displacement kat sini adalah amplitude. So dia akan ikut unit amplitude lah. Okay, so ini A maximum. So unit A maximum akan ikut unit amplitude. Kalau unit amplitude adalah dalam milimeter, jadi maksudnya unit acceleration maximum akan jadi millimeter per second squared. Okay. So kalau dalam meter tukar kepada meter. Okay, 3 mm tukar kepada meter. 3 times 10 to the power of negative 3. Ni tukar kepada meter. So unit A maximum akan dapat dalam meter per second squared. Okay. So 2 pi times 10 squared times 3 to the power of negative 3. So dapat answer 1.88. Right? Oh, saya lupa nak square kat ni. Sekejap. 2 pi F. Damn. 2 pi F. Oh, salah kat sini. So yang ni kena square semua sekali. Okay. Ni, square semua sekali yang ni. Square hasil darab 2 pi dengan 10. Okay. So 2 pi times 10 dapat answer. Lepas tu baru square. Okay, lepas tu baru square. And then darab dengan 3 times 10 to the power of negative 3. So baru dapat 11.84 meter per second square. Okay, boleh faham ke? Boleh. Okay. So saya proceed ke question number 2. Okay, question number 2. The displacement x of a particle undergoing linear SHM is given by x equals 5 sin 20 pi t. So equation ni kamu kena relate dengan general equation untuk SHM, which is x equals a sin omega t. Okay, so daripada sini compare, amplitude dia adalah 5. 5 apa? Tengok x ni measure in cm. Okay, bila x measure in cm, jadi amplitude dalam cm. Okay, and then omega. Omega adalah 20 pi. Okay, omega adalah 20 pi. Okay. Okay, omega adalah 20 pi. T measured in second. Okay, setakat ni time memang measured dalam second. Tak pernah lagi lah dalam minit. Okay. Untuk simple harmonic motion ni. Okay. Number 2A, soalan dia nak maximum speed.
V maximum the particle can achieve. Okay. Speed ni adalah V lah. Okay. V. Kita nak cari V. Sekarang ni dalam equation ni dia bagi X. Dia bagi X. Okay. So, kita boleh dapat V bila kita differentiate X. Okay. Tu satu cara lah. Maksudnya kita guna equation V dalam term T. Okay. Just tunjuk kat sini. Okay. Metod pertama mungkin kita boleh guna. Kita cari V dalam terms T. Okay. Metod yang kedua mungkin boleh kita terus guna V. Sebab dia nak cari V maximum. V maximum. So kita terus je pakai formula V maximum equals to formula untuk V maximum. V maximum equals to A omega. Okay. Yang metod yang kedua ni lebih cepat lah. Okay. Metod yang pertama ni, daripada equation X equals to 5 sin 20 pi t, kita cari V dalam term T. Okay. So, kita kena differentiate X. V equals dx dt. Okay. Bila nak differentiate, okay. Ni equation X. X equals 5 sin 20 pi t. Okay. Bila nak differentiate equation macam ni, bila kita differentiate sin akan dapat cos. Okay. Differentiate sin dapat cos. And then, vektor kat depan t ni, iaitu 20 pi ni, perlu darab dengan amplitude yang ni. So, 20 pi times 5. Jadi, dapat 100 pi. 100 pi. And then, face yang belakang ni 20 pi t ni dalam bracket kan. Yang dalam bracket ni tak berubah. Okay, dia sama macam equation X tu. Okay, so dapat equation untuk V dalam term T. Okay, V equals 100 pi cos 20 pi T. Okay, so daripada equation ni, kita tahu yang cos theta ni, cos omega T ni, okay, cos theta apa-apa angle, range dia adalah daripada 0 hingga 1. Ataupun negatif 1 hingga 0. Maksudnya paling maksimum adalah 1 lah. Bila kita darab dengan ni, paling besar nilai dia adalah 1. So, V maximum occur when cos omega T equals 1. Okay, maksudnya nilai 20 pi T ni, cos 20 pi T ni adalah sama dengan 1. Okay, so V maximum dia adalah sama dengan 100 pi. Okay, 100 pi nak tukar kepada whole number, dia akan dapat 100 pi. Dia akan dapat okay, 314.16 dan unit dia akan ikut unit untuk X. Okay, sebab unit X tadi dalam cm, jadi unit V adalah dalam cm per second. Okay, so kalau dalam meter dia akan jadi 3.14 meter per second. Okay. Metod yang kedua, kita terus guna equation V maximum equals A omega. Okay, formula ni dapat bila kita derive equation. Tapi dalam list of formula V maximum ni saya tak diberi. Dia bagi equation V dalam term X sahaja. Okay, boleh refer dalam list of formula. Okay, so metod yang kedua, terus guna formula V maximum equals A omega. Okay, so substitute je amplitude dah diberi. Kita dapat daripada equation, amplitude dia adalah 5. Dan omega, ni amplitude dia 5 cm. Dan omega adalah 20 pi, darab je terus. Okay, jadi dapat 100 pi. Okay, 100 pi tukar kepada number, dia akan dapat 314.16 dan unit dia adalah sama dengan unit amplitude. Unit amplitude pula akan ikut unit X. Okay, unit X dalam cm. Jadi yang ni dapat cm per second. So kalau dalam meter per second, 3.14 meter per second. Okay tak setakat ni? Okay, so seterusnya adalah determine the magnitude of the velocity. Cari magnitude of the velocity V and acceleration A
when the particle is 3 cm from the equilibrium position. So yang dia bagi ni adalah position. Okay, position. Dia bagi x, displacement. Okay, dia bagi displacement. Okay, yang dia bagi ni adalah x. Okay, bila dalam soalan dia bagi x dan dia cari v atau a, okay, so kita akan guna formula v dan a tu dalam term x lah. Okay, dia ada dua formula v. Okay, formula v satu dalam term t, dalam term time t. Satu lagi adalah dalam term displacement x. So biasanya kalau soalan bagi time, okay, soalan bagi time kita pakailah equation v dalam term time. Okay, kalau soalan bagi displacement x, kita guna formula v dalam term displacement x. Okay, jelas yang tu? Jelas. Okay, lebih baik macam tu lah. Tapi boleh je kalau kita nak guna sebaliknya pun. Tapi step dia mungkin akan jadi panjang sikit lah. Okay, okay. So equation v dalam term x adalah v equals omega square root a squared minus x squared. Okay, a ni adalah amplitude. Okay, a adalah amplitude. Okay, so amplitude dia adalah daripada sini. Ni daripada equation yang diberi ni. Amplitude dia adalah 5 cm. Okay, omega pun ada dekat equation. Okay, x adalah 3 cm. Okay, boleh terus substitute lah. Okay, substitute omega. Omega 20 pi. Okay, amplitude dengan x mesti sama unit. Okay, amplitude dan x ni mesti unit yang sama. Okay, kedua-duanya dalam unit cm, jadi v dalam unit cm per second. Okay, okay, so yang ni saya buat dalam cm, amplitude dalam cm, x pun dalam cm. Jadi v ni akan dapat dalam unit cm per second. Okay, 5 squared minus 3 squared, square root answer darab dengan 20 pi. Jadi dapat 80 pi. Nak buat dalam number 251. Okay, 251. Dapat tak 251? Dapat. 33. Okay, ni answer ni salah kan? 251 terbalik. Okay, 251.33 cm per second. Okay, and then alright. Seterusnya kalau nak tukar kepada meter per second, dia akan dapat 2.51 meter per second. Okay, okay, ni baru cari velocity. Okay, cari velocity. Okay, seterusnya nak cari acceleration. Okay, acceleration pakai formula acceleration dalam term x. Okay, so formula acceleration dalam term x adalah a equals negative omega squared x. Okay, yang ni adalah hallmark equation untuk simple harmonic motion. Okay, so kamu boleh terus substitute ni. Okay, sebab dah semua nilai dah ada. Omega adalah 20 pi. Careful kat sini. Okay, yang ni square hasil darab 20 dengan pi. Kalau kamu tak careful, nanti kamu mungkin square yang bahagian pi ni je. Jadi answer kat sini akan jadi salah lah. Okay, dan x dia adalah 3 cm. Okay, 3 cm saya biar dalam cm. Jadi unit A akan jadi cm per second squared. Okay, sebab x dalam cm. Okay, alright. Okay, so dapat berapa nilai dah? Dapat berapa answer? Sisa 0.18 yang 10 kuasa 3. Okay. Kuasa 3 bukan kuasa 4. Kuasa 4. Kuasa 4 kan? Okay. Ini dalam cm per second square. Okay. So kalau tukar kepada meter per second square, dia akan jadi 118 lah. 118.44 meter per second square. Okay. Saya rasa baik final answer tu baik dalam SI unit lah. Lebih baik dalam SI.
unit. Okay. So, dah jawablah soalan B. And then, soalan yang berikutnya adalah C. Determine initial speed. Initial speed when the particle start to undergo simple harmonic motion. Dia nak cari initial speed. V initial. Okay. Kita tengok equation X dulu. Okay, equation X adalah 5 sin 20 pi t. Okay. Okay, jadi graf untuk X against T adalah graf sin. Graf sin. Okay. X equals 5 sin 20 pi t. Okay. V dia. Okay. V dia kita boleh dapat bila kita differentiate X. Okay. So, differentiate sin akan dapat cos. Okay. Ni differentiate sin akan dapat cos. Dan faktor kat depan T ni, 20 pi ni kena darab dengan 5 yang ni. So, 20 pi times 5 dapat 100 pi. Dan face yang dalam bracket ni sama. Okay. So, ini 20 pi T. Okay. Okay, jadi equation untuk B adalah cos. Okay, bila equation dia cos, jadi graf dia pun adalah graf. Untuk V against T adalah graf cos. Okay. Graf dia adalah graf cos. Okay. Okay. Graf cos. So, graf cos dia akan start, positif cos dia akan start dengan amplitude. Okay. Ni adalah dekat amplitude ataupun sini sebenarnya adalah V maximum. Ni adalah graf V against T. Ni graf velocity against T. Okay. Ni atas ni V maximum, sini 0, yang bawah ni adalah negative V maximum. Okay, so kalau kamu tengok daripada graf ni, initial speed dekat mana? Mana initial speed? Dekat V maximum ni lah. Ni initial ni maksudnya bila T0. Ni kat sini. Okay, yang ni adalah initial speed. Okay, so maksudnya initial speed yang dicari dalam soalan C ni sebenarnya adalah V maximum. Okay? Okay tak? Faham tak tu? Faham. Okay, so initial speed ada dua method. Sama ada kamu pakai yang ini. Jadi saya tunjuk satu lagi. Initial speed dia sebenarnya adalah V maximum. So V maximum boleh pakai formula boleh pakai formula A omega. V maximum equals to A omega. A dia adalah 5. Omega dia adalah 20 pi. Yang kita dah cari pun sebenarnya dekat soalan A. Okay. So, ini dapat 100 pi ataupun 314 lah. 0.16 cm per second. Okay, ataupun 3.14 meter per second. Okay. Ini satu method lah. Okay, ini method yang pertama. Kita guna konsep ni. Ataupun konsep yang kedua, kita juga boleh pakai equation V dalam term T. Okay, equation V dalam term T. Daripada sini ya. Daripada ni, ambil dari sini. Tadi kita dah differentiate. Method yang kedua. Okay, pakai V equals dx over dt. Okay, differentiate dapat 100 pi cos 20 pi t. Bila dia kata initial speed adalah bila t equals 0. Okay, t0 lah dekat sini, t0 kat sini. Okay, t0 kita nak cari v berapa. Okay, so kita substitute je dalam equation tadi. Equation v dalam term t. So 100 pi cos 20 pi t adalah 0.
Cos 0 adalah sama dengan 1 kan. So dapat 100 pi. Okay. Jadi sama dengan 314.16 cm per second. Okay. Ataupun 3.14 meter per second. Okay. So nak pakai konsep yang pertama ni pun boleh, konsep yang kedua pun boleh. Okay. So kita dah jawab soalan C. Okay, faham ke? Faham. Okay, a particle undergoes linear simple harmonic motion with period 0.4 second. So yang ni adalah T. Amplitude 5 mm, ni amplitude A. Displacement, okay, its displacement at T0 is 0. And after that, it move to the right. Okay, so statement ni digunakan untuk cari initial phase. Okay. Okay, macam ni. Okay, so when T0, dia kata dia ada dekat mana? Displacement ada dekat 0. Maksudnya dia ada dekat equilibrium position. Okay. So, kita masukkan dalam general equation SHM. X equals A sin omega T plus phi. Kita nak cari phi. Okay. Mungkin kita boleh pakai method ni lah. Okay. So, X dia adalah 0. Gantikan X 0. Amplitude A sin omega T adalah 0 plus phi. So, dapat A sin omega times 0 dapat 0. So kat sini tinggal sin phi. So sin phi equals 0 over A. Okay, sin phi equals 0 over A dapat 0. So phi equals to shift sin 0. Shift sin 0 adalah 0. So maksudnya dia tak ada initial phase lah. Dia tak ada initial phase. Okay, maksudnya equation dia adalah X equals A sin omega T. And then, dia kata dia gerak ke kanan. Dia gerak ke kanan, jadi dia adalah positive sign. Kalau dia gerak ke kiri, dia adalah graph ataupun equation dia adalah negative sign. Okay? Okay, boleh faham tak yang tu? Boleh. Okay, ataupun kamu boleh compare dengan, satu method lagi kamu boleh compare dengan simple pendulum. Okay, simple pendulum execute simple harmonic motion. Okay, pada masa T0, okay, ni adalah dekat equilibrium position. Ini adalah kedudukan amplitude. Ini adalah negative amplitude. Okay, so dia start daripada equilibrium position. Maksudnya dia start daripada sini, baru dia gerak ke kanan. Ini motion yang pertama. Okay, jadi motion yang pertama ni bila kita transfer dekat graph X against T, okay, so dia akan daripada start T0 dia ada dekat X0. Lepas tu dia gerak ke amplitude. Dia gerak ke kanan. Okay, positive amplitude lah. Lepas tu dia kan akan oscillate macam ni. So mula-mula dia gerak ke kanan. Lepas tu dia akan balik-balik ke equilibrium position. Yang ni. Yang ni lah motion yang kedua. Okay. And then dia akan pergi ke negative amplitude. Okay. Pergi ke negative amplitude. Ni negative amplitude. Dia akan ke sini lah. Ni motion yang ketiga. Seterusnya dia akan balik-balik ke equilibrium position. Ni yang keempat. Okay. Jadi graf ni bentuk graf apa? Positive sign kan? Jadi X equals A sin omega T. Okay. Kalau pada masa T0 dia gerak, dia ada dekat ni kalau dia ni adalah simple pendulum execute simple harmonic motion. Okay, ni equilibrium position. Yang ni adalah positive amplitude. Ini adalah negative amplitude. Okay, katakanlah pada masa T0 dia ada dekat equilibrium position, dia ada kat sini. Kemudian dia kata dia move to the right. Move to the left. Move to the left maksudnya dia pergi ke negative amplitude. Jadi kalau kita transfer kepada graph X against T, okay, T0 dia ada dekat X0.
Kemudian dia gerak ke kiri. Dia pergi ke negative amplitude. Ini. Okay, ni negative amplitude. Ni equilibrium position. Okay, kemudian kan simple pendulum macam ni. Dia oscillate. Okay, kemudian dia akan balik-balik ke equilibrium position. Dia pergi ke sini. Motion yang kedua. And then pergi ke negative amplitude. Pergi ke positive amplitude. So ini motion yang ketiga. Okay, amplitude motion yang ketiga. And then balik-balik ke equilibrium position. Ni satu cycle je lah yang saya tunjuk ni. Okay, satu cycle sahaja untuk kita dapatkan bentuk graf lah. Okay, ni motion yang keempat, dia balik ke equilibrium position. Jadi ini bentuk graf apa? Negative sign. Negative sign. Negative sign. Jadi equation ni akan jadi x equals, negatif ni kita akan letak kat depan. Negative A sin omega t. Okay, tu maksud dia lah. Maksud soalan ni. Okay. Alright. So, daripada maklumat yang dia bagi tadi, okay, kita boleh tulis dulu equation displacement x. Lepas tu barulah kita boleh cari displacement at whatever time lah. Okay, time yang dia bagi kat sini 0.15 second. Okay, 0.15 second. Alright. So, kita boleh tulis dulu formula ataupun equation displacement x. Okay. So, tadi kita dah dapat equationnya dalam general adalah dalam bentuk sin. Okay. Dalam equation tadi, okay, equation tadi, ni equation ni, A sin omega t ni, yang spesifik, bila spesifik kita mesti masukkan nilai A dan nilai omega. A dah ada, dia dah bagi 5 mm. Omega ni kena carilah. Okay. Okay, amplitude dah ada. Amplitude dia yang ni 5 mm. Nak masukkan dalam equation tu. Omega boleh dapat daripada 2 pi over period. Sebab dia bagi period. Okay, kalau dia bagi frekuensi, pakai 2 pi f lah. Okay, f tu frekuensi. Okay, so gantikan period 0.4. Okay, nak buat dalam term pi pun boleh. Tak nak dalam term pi pun boleh. Okay, saya nak buat dalam term pi 2 over 0.4. So dapat apa kelas? 5 pi. 5 pi. Okay, so kita dah boleh tulis specific equation lah. So equation dia adalah x equals 5 sin 5 pi t. Okay, sebab amplitude tadi dalam milimeter, jadi x ni adalah milimeter lah. X ni dalam milimeter. T ni selalunya dalam second. Okay, t in second. Okay, so boleh pakai equation ni. Gantikan sahaja t 0.15 second. Okay, so when t 0.15 second, so x equals 5 sin 5 pi t 0.15. So boleh guna kalkulator untuk dapat answer. Cuma careful kat sini. Yang dalam bracket ni, face ni adalah dalam unit radian. Okay, maksudnya kalkulator pun kena tukar dalam mode radian lah. Kalau kamu buat biar dalam mode degree, salah lah. Sebab dalam bracket tu dalam unit radian. Okay, sebab apa? .54. Dapat tak? 3.54. Dapat. 3.54. Unit X ni akan ikut unit amplitude. Okay, amplitude ada dalam milimeter kan? So yang ni 3.54 milimeter lah. Okay, 3.54 milimeter. Okay. Okay. Kalau nak tukar kepada meter, dia akan jadi 0.03 0.03 54 meter. Okay. Okay, B. Determine the velocity of the particle. Nak cari V when t 0.15 second. Sama macam tadi lah. Okay, untuk soalan B ni ada dua cara. Okay, sama ada pakai equation V dalam term T. Okay,
pakai equation V dalam term T, kita kena differentiate dulu dan kita akan dapat V. Ataupun kita boleh terus guna equation V dalam term X. Sebab kita tahu dah X pada masa 0.15 second ni berapa daripada soalan A. Okay. So, saya tunjuk yang first method dulu. Kita pakai V dalam term X. V dalam term X. Sebenarnya yang ni lebih tepat lah. V dalam term T sebenarnya ni lebih tepat. Bila dia bagi time. Okay, dia bagi time. Pakai formula V dalam term time. Okay, akan dapat jawapan dengan tepat. Sebab dia akan ada dua nilai, positif atau negatif. Okay. So, kamu akan dapat, kalau positif memang positif lah, kalau negatif memang negatif. Kalau pakai equation ni. Okay, so kita differentiate X. Okay, differentiate X untuk dapatkan V. Okay, untuk dapatkan equation V dalam term T. Okay, so equation X tadi adalah, ni atas ni 5 sin 5 pi T. Okay, so differentiate sin akan dapat cos. Okay, and then factor kat depan T ni, 5 pi ni darab dengan amplitude kat depan tu. Jadi 5 pi darab 5 dapat 25 pi. Okay, and then yang belakang ni phase dia sama, tak berubah, tak affect apa-apa. Jadi equation V dalam term T adalah 25 cos 5 T. So gantikan sahaja T 0.15 second dalam equation ni. V equals 25 pi cos 5 pi. T dia adalah 0.15. Jadi kamu terus tekan calculator. Careful. Make sure calculator dalam mode radian sebab phase dalam unit radian. Ada lagi ke tu? Senyap je ni, tidur. Ada. So dapat apa jawapan dia? Negatif. Dapat negatif 55.54. So unit dia akan ikut unit unit X tadi. Okay, unit X tadi adalah dalam milimeter kan? So ini akan dapat dalam milimeter per second. Okay. So tadi kita differentiate equation tu daripada equation ni. So equation ni amplitude dia dalam mm. So kat sini pun V dia pun dalam mm per second lah. Okay. Itu satu method. Kalau method yang saya tunjuk yang ni cari equation V dalam terms time, akan dapat jawapan dengan tepat. Okay. Terus dapat jawapan positif, memang positif, negatif, memang negatif lah. Okay. Kalau method satu lagi, kita pakai equation V dalam term X. Okay, equation V dalam term X adalah V equals omega square root A squared minus X squared. Okay. Kat sini, bahagian ni kita tak akan dapat dengan tepat. Mungkin dapat positif, mungkin dapat negatif. Kalau jawapan tu positif, betul lah, answer tu tepat lah. Tapi bila negatif ni, dah jadi salah lah kat final answer tu. Okay. Tapi kita boleh cari sebenarnya. Kita kena buat kerja lebih sikit lah. Kena sketch graph sikit. Okay. Sekejap saya tunjuk ni. So omega apa? 5 pi kan? 5 pi. Amplitude dia adalah 5 mm. X ni ambil daripada soalan A lah. 3.54. Okay. Ni 0.15 saat. Pada masa 0.15 saat, X dia adalah 3.54 mm. Okay, 3.54 mm. Okay, so kamu akan dapat V dia adalah 55.54 meter per second. So kat depan ni sebenarnya dia ada plus minus. Okay, dekat equation V equals omega square root A squared minus X squared ni, depan ni sebenarnya ada plus minus. So equation V tu sebenarnya yang kita derive tu dia squared. Tu kita nak square root tu, dia ada plus minus depan dia. Okay, dia ada plus minus sebenarnya. Okay, macam mana kita nak tahu dia ni positif ke negatif? Kena buat kerja lebih sikit kalau pakai equation yang ni. Okay. Sekejap saya tunjuk. Saya tunjuk bawah ni lah. Okay. Ni equation, ni adalah graph displacement against time. Graph dia adalah graph sine.
period dia adalah berapa period untuk hilang. Berapa period untuk soalan ni? 0.4. 0.4 kan? 0.4. Mana soalan tu? Ya. Ni bawah ni, saya suruh tengok sini. 0.4. Okay, thank you. 0.4 ni period kat sini. Okay, period ni satu time taken to make one complete cycle. Period adalah time taken to make one complete cycle. So yang kat sini period 0.4 second. Okay, so kita sketch graf yang sepadan. Graf V yang sepadan. Okay, ni V against T. Okay, V against T yang sepadan. Okay. Kena buat kerja lebih sikit kalau pakai equation V dalam term X ni. Kan apa ni, kalau tidak final answer akan jadi mungkin salah, mungkin betul. Okay, yang ni V maksimum. Sini kosong, sini negatif V maksimum. Sini pula yang ni amplitude, yang ni kosong, sini negatif amplitude. Okay, 0.15 saat ni dia ada kat mana? Ni 0.4 kan? Maksudnya ni 0.2 lah kan? Okay, sini 0.1 kan? Betul tak kelas? Sini 0.3 kan? Kelas? Betul. Jadi 0.5 saat ni dia kat tengah-tengah ni kan? Ni kat sini. Betul tak? Betul kat sini? Dia dekat sini, apa ni, X tu adalah 3.54mm. V dia ni, dia dekat bahagian negatif. Nampak tak? Ke messy sangat? Sekejap saya padam balik. Saya buat colour merah. Tak boleh padam. Ini, sekejap. Sekejap ya. Okay. Ni 0.15 saat ni kat sini. Okay. Ni kat sini apa ni, X dia tu 3.54mm. Dan yang sepadan dengan V, nampak tak saya panjangkan ni, yang sepadan ni, nilai V ni adalah dekat bahagian negatif. So dia kat sini adalah negatif berapa tadi? 55.54. Okay, bila V ni dalam unit millimeter per second lah. Okay, boleh faham tak? Boleh. Kalau soalan bagi T, dia tanya V, better guna equation V dalam term T lah, baru kamu akan dapat jawapan yang tepat. Okay? Kalau dia bagi X, tak ada masalah. Kalau dia bagi X, nilai X yang diberi, dia suruh cari V, kamu boleh terus guna equation V dalam term X. Memang dia akan ada dua nilai pun, sama ada positif atau negatif. Cuba tengok kat sini. Okay, kalau dekat bahagian X 3 meter, 3 mm dekat kawasan ni kan, 3 mm ni ada kat sini dan sini. Jadi nilai V ni boleh jadi positif, boleh jadi juga negatif. Memang akan ada dua nilai lah. Okay, faham tak? Faham. B positif tu dekat mana? B positif kat sini ya. Ni. B positif maksudnya masa dia kurang daripada 0.1 lah kat kawasan ni. Ataupun pada masa ni. Tak. Sini. Sini. Ni V positif. Ni dekat positif. Nampak tak? V positif. Nampak. Ni bahagian positif V, ni bahagian negatif. Ni positif V juga. Ni semua ni negatif. Okay. Kalau acceleration, kalau dia suruh cari acceleration, dia bagi X atau dia bagi T, mudah, senang, tak ada masalah sebab acceleration A always opposite sign dengan X. Kalau X positif, A negatif. Kalau X negatif, A positif. Okay? So kamu nak guna equation A dalam term T boleh, A dalam term X pun boleh. Okay? Okay tak? Tapi kalau dia bagi, kalau dia nak V dan dia bagi T, lebih baik kamu guna equation V dalam term T lah. Okay? Okay tak?
Okay. Kalau X yang diberi, kamu pakai je equation V dalam term X. Okay. Nak dapatkan equation V dalam term T, kena differentiate equation X. Sila start kat situ. Dengan siang. Okay. And then soalan C. Soalan C. Nak cari acceleration A when T 0.15 second. Sama macam tadi lah. Okay. Time yang sama. So, saya tunjuk dua method lah. Tunjuk dua method. Guna cari A dalam term T. Okay. So, kena differentiate V. Ataupun differentiate X dua kali. Okay. So, ni equation. Ni adalah equation V. Okay, equation V. So, bila differentiate cos, ni ada cos kat sini kan? Differentiate cos akan dapat negative sign. So, negatif kita letak kat depan. And then, dekat depan T ni lah 5 pi T ni kena darab dengan PT ni. So, 5 pi times 25 pi. Kena darab. Okay. 5 pi times 25 pi. Dapat apa? Nak buat dalam term pi boleh, tak nak pun tak apa. 125 pi square kan? Sin 5 pi t. Phase dalam ni masih sama. Okay, tak ubah. Takkan ubah yang ni. Phase ni tak berubah. 5 pi t. Okay, ni equation dia. So, gantikan when t 0.15 second. So, A equals okay, dapatlah jawapan dia nanti. Okay, make sure calculator dalam mode apa kelas? Radian. Radian. Sebab yang dalam bracket ni dalam unit radian. Okay. Dia dapat 800. Dapat negatif kan? Ya. Ya. Negatif 872.36. Okay. Unit acceleration ni akan ikut unit asal V tadi. Unit V pula ikut unit X. So, dalam millimeter per second square lah. MS negatif 2. mm millimeter per second square. Okay, negatif. Okay. Akan dapat negatif. Okay, sebab A ni akan always opposite sign dengan X. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Excuse me. Okay, satu lagi. Kamu boleh pakai equation A dalam term X, iaitu A equals negative omega squared X. Okay, so gantikan omega 5 pi. Careful lah kat bahagian ni. Ni kena squared hasil darab 5 and pi. Okay, careful. Takut kamu just squared yang pi sahaja. Dan X dia ni ambil daripada soalan A tadi. Okay, soalan A tadi X. Kita nak cari X pada masa T 0.15 saat juga kan. So, nilai dia berapa? 3.52. Okay, jadi dapat apa? Sama kan dapat answer? Sama? $873 Ya. 73.46.
Okay. Jawapan ni lain sikit sebab dia lain sikit kat sini lah. Okay, ni 2, ni 3. Sebab dekat X ni kita round off. Okay, kita round off kan kat sini. Kalau kita ambil exactly daripada calculator yang kita dapat daripada soalan A tu, mungkin hampir sama lah dengan ini. Okay. Okay. Tapi tak apa, tak ada masalah pun. Okay, asalkan konsep betul. Okay, lari sikit decimal point tu tak apa. Okay. So, ni pun betul, yang ni pun betul. Okay. So, kalau nak cari A lebih mudah lah. Okay, nak guna equation X boleh, equation T pun boleh. Okay. Sebab untuk A, dia always opposite sign dengan X. Kalau X positif, A negatif. Itu juga sebaliknya. Okay, and then soalan yang berikutnya adalah soalan D. Determine the velocity. Okay, velocity when the particle is negative 2 mm from equilibrium position. So, yang dia bagi ni adalah X. Dia bagi X. Okay, dia nak cari V. So, yang ni teruslah guna equation V dalam term X. Iaitu V equals omega square root A squared minus X squared. Kamu tak payah pening kepala. Kalau dia bagi X, dia cari V, pakai je equation V dalam term X. Okay? Okay tak? Okay, madam. Okay. So, substitute je omega 5 pi. Amplitude berapa? Amplitude 5 mm. Unit amplitude mesti sama dengan unit X. Unit X 2 mm kan? Jadi, amplitude per millimeter. So, settle lah kat sini. Okay. Ni dua-dua unit millimeter. Jadi, unit V pun dalam millimeter lah. Okay. 2 tu lah answer. Square root answer darab 5 pi. Dapat apa kelas? 71. 1? .98 kan? Ya. Okay, 71.98 mm per second. Okay, tak betul answer dia. Okay, 71.98 mm per second. So, kalau dalam meter, dia akan jadi 0.72 lah. 0.72. 0.72. Bukan 0.072. Kan? Betul tak? Betul ke? Betul. Betul. Okay. Okay, dah settle dah soalan nombor 3. Okay, so kita nak proceed kepada soalan nombor 4. Okay. Okay, question number 4. A 1.15 kg mass oscillates according to equation X. Nampak ni, equation X ni dalam cos. So, equation X tak semestinya sign. Bila jadi cos, bila jadi negative sign, bila jadi negative cos. Okay, ini dia bagi dalam equation cos, where X in meter. Okay, X in meter ni penting baca sampai habis. X in meter, T in second. Determine the amplitude. Okay, so equation ni, kamu kena relate dengan general equation. X equals A sin omega T. Tapi yang ni cos, kita pakai A cos omega T lah. Okay, A cos omega T. So, daripada sini, kita compare. Amplitude dia adalah 0.65. Unit apa? Meter. Okay. Dan omega dia adalah 7.4. Okay. So, amplitude dia adalah 0.65 meter. Omega 7.4 kita dapat frekuensi. Okay. Omega equals 2 pi F. F frekuensi. So, gantikan omega 7.4. 2 pi F is the unknown that you have to find. So, F equals 7.4 over 2 pi. So, dapat 1.18. 1.18 ataupun 1.178. Okay. Dan unit untuk frekuensi adalah Hertz. And then, total energy. Total energy E. Okay. Total energy E, the formula for total energy E is E equals half m omega squared A squared. Okay. E equals half m omega squared time amplitude squared. Okay. So, semua dah ada dalam ni. Substitute je terus. Mass mesti dalam kilogram. Okay. 1.15 kilogram. Kalau dia bagi dalam unit gram, pastikan kamu
convert dulu. Omega 7.4 squat dan amplitude adalah, amplitude ni mesti dalam unit meter. Yang ni kena careful untuk formula energy ni, yang ni mesti dalam unit meter. Okay, kalau kata kat soalan ni, equation ni, dia kata X ni dalam cm, make sure dekat sini kamu nak substitute ni, kamu kena tukar lah. Kena convert daripada cm kepada m. Ingat dalam formula ni, dia mestilah semuanya SI unit. Kalau melibatkan energy, kinetic energy, potential energy ni mesti semua dalam unit apa? SI. Okay. So dapat apa ni energy? $13.30 joule. 13.30 joule. Okay. Dapat ke yang lain? Dapat. Oh, saya lupa nak squat kat sini. Ni ni amplitude ni squat. Okay. Hmm, 13.30 joule. Okay. Okay, dah jawab soalan C and then soalan D. Okay, sekejap. Dia tak respon. Okay. Okay, the kinetic energy and potential energy. Dia nak tanya dua Dia dua dia nak, kinetic energy dan potential energy. Kinetic energy dulu. When X 0.26. Tak ada unit. Unit dia terpadam ni. Rasanya meter lah ni. Okay, meter. Okay, so kinetic energy K dan juga potential energy U. Kinetic energy untuk SHM, formula dia adalah half. Okay, sebab dia bagi X. Okay, formula kinetic energy untuk SHM ada dua. Satu dalam term T, okay, dalam term time. Satu lagi dalam term displacement X. So, sebab dia bagi displacement, jadi kita gunalah formula K dalam term displacement. Half m omega squared A squared minus X squared. Okay, substitute je lah terus. Mass dia 1.15, omega 7.4, amplitude 0.65, tolak X 0.26. Okay, so dapatlah kinetic energy. Apa? 11.17 joule. Okay. And then potential energy. Formula untuk potential energy dalam term X adalah U equals half m omega squared X squared. Okay. Omega 7.4, X dia adalah 0.26. Okay. 0.26. Sudah dapat apa? 2.13 kan? 2.13 joule. Ataupun sebenarnya U ni kamu boleh dapat daripada total energy equals to K plus U. So total energy dah kira tadi dekat soalan C, 13.30 kan. K ni dapat tadi 11.17 Okay, tambah dengan U. So U boleh tolak lah. 11.17 tolak dengan 13.3. Dia dapat 13.3 tolak 11.17. 11.17. Dapat apa? 2.13. 2.13 joule. Okay, sudah settle dah number 4. An object of mass 0.3 kg execute SHM on smooth horizontal surface
at frequency 10 Hz with amplitude 5 cm. Okay, ni A. Okay, ni frekuensi. Frekuensi ada, amplitude ada. Dia bagi mass M. Okay, dia nak cari energy of the system. Energy of the system maksudnya nak cari total energy lah. Okay, energy total equals to half m omega squared A squared. Okay, half m omega squared A squared. So, semua nilai-nilai ni ada pada information dalam soalan ni. Okay, omega ni kena buat dalam 2pi f lah sebab apa ni yang dibagi adalah f. Okay, so boleh ganti je terus ataupun nak cari dulu nilai omega pun boleh. Okay, nak masuk terus je nilai dalam ni. Okay, 2pi, careful lah kat sini. F dia adalah 10. Tu kena square semua sekali bahagian ni. Okay, kena square hasil darab 2 time hasil darab 2pi and 10. Amplitude dia 5 cm. Nampak ni, 5 cm ni make sure tukar kepada meter. Okay, kalau kamu tak tukar kepada meter akan salah lah dekat final answer tu salah. Dekat bahagian substitute pun tak dapat markah lah sebab salah substitute. Bila nak substitute tu mesti dalam SI unit. Dekat bahagian energy ni lah. Okay, so dapat apa? Satu poin 48. 48. Okay, semua dapat ke? Dapat. Okay, and then B, potential energy U and kinetic energy K when displacement of object is 3 cm. Okay, so dia bagi X. So U dalam term X half M omega squared X squared. Okay, ganti je lah terus. Mass 0.3 omega 2pi darab 10. Make sure square semua sekali yang ini hasil darab ni. X dia adalah 3 cm, tukar kepada meter. Okay, so dapat apa ni? .53 joule. Okay, and then nak cari K pula. Formula K adalah half M omega squared. Apa formula dia untuk K? Half M omega squared X squared. Okay, half M 0.3 omega 2pi darab dengan 10. X dia adalah 3 cm. Dia dapat apa? Macam pelik je ni. Betul. K. K dia adalah A squared minus X squared. Ya. A squared minus X squared. A dia berapa? Amplitude dia 0.65 kan? Ni mana? Amplitude dia 5 cm. X dia adalah 3 cm. Okay. Dia dapatlah 5 cm. Kuasa 2 tolak dengan 3 cm. Kuasa 2 tolak dengan hasil darab 2pi darab 10 square darab 0.3 bagi 2. Jadi dapat 0.95 joule. Okay, ataupun kau boleh pakai E equals K plus U. So U equals E minus K.
E dah kira dekat soalan A 1.48 kan? Betul tak kelas? Tolak dengan apa boleh sebut ni? Dia nak cari kita dah cari U. So yang ni K lah dia punya ni kan. K equals E minus U. 1.48 tolak dengan U. U 0.53. Jadi dapat 0.95 0.95 Joule. Okay. And then okay. So yang statement bawah ni sebenarnya dia sekali dengan answer E constant. Okay. Okay, sudah siap lah sampai soalan number 5.